Soalnya saya jemput Yang Berhormat Puchong. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Tuan Pengerusi, saya merujuk kepada beberapa tajuk dan saya mula dengan 030100 yang berkaitan dengan infrastruktur dan aplikasi. Dan Speaker, saya dengar apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada jempol tadi. Dan beliau memang menitik beratkan perkara kekurangan infrastruktur yang diperlukan. Dan ini adalah satu perkara yang saya rasa perlu diberi penekanan. Dan justru itu saya rasa ada mungkin silap sasar di dalam apa yang disebut sebagai fokus Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam bajet ini. Di mana kita lihat bagaimana peruntukan cukup besar diberikan untuk jasa ataupun JCOM ataupun apa jenama yang mereka hendak gunakan sekarang. Di mana kita lihat sebanyak 40 juta atau 45 juta lebih kurang ya disalurkan untuk tujuan itu, mendirikan JCOM yang sebenarnya tugas mereka boleh dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Dan ini adalah satu perkara yang kita akan lihat. 40 juta itu boleh digunakan untuk kita agihkan infrastruktur. Misal katanya kalau kita lihat kepada masalah dalam masa COVID sekarang, kita perlu cari jalan bagaimana kita boleh dengan izin connect people yang perlukan connectivity ini buat tujuan keselesaan mereka. Jadi kenapa perlu kita ada 45 juta bagi jasa ini? Saya dengar apa disebut oleh Menteri tadi. Beliau kata, di peringkat luar dan sebagainya, on the ground, daerah-daerah dan sebagainya, tidak ada. Dia sebut berkenaan dengan MC, FINAS, bernama dan sebagainya. Tetapi penerangan ada di situ. Jadi soal dia, kenapa kita perlu adakan satu atau menubuhkan satu agensi di mana apa yang harus dilakukan oleh mereka bertindih dengan apa yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan. Dan Speaker, saya dalam kementerian dulu, saya tahu apa sebenarnya kekuatan penerangan. Mereka ini ada agensi di seluruh negara. Dan mereka ini ada keupayaan untuk menyalurkan maklumat kepada semua rakyat Malaysia di merata tempat. Inilah satu perkara. Kalau kita nak benar-benar, kita nak perkuatkan, perkakasakan KKMM, harusnya kita melaksanakan melalui Jabatan Penerangan yang sudah ada. Tapi soal dia, kenapa kita perlu wujudkan satu agensi yang baru? Mereka ini sudah tentunya mempunyai matlamat yang tertentu. Dan kita boleh dengar apa yang dijelaskan oleh Ketua Jasa dulu, di mana beliau sendiri mengatakan bahawa sebenarnya Jasa ini adalah satu agensi yang ditubuhkan buat tujuan politik. Kita tahu. Jadi soal yang berbangkit, kalau kita lihat kepada masalah khususnya RTM, yang saya tanya dulu, berkenaan dengan kenapa tidak ada penyelesaian kepada masalah-masalah pekerja RTM, piecemeal dan sebagainya. Itu satu. Ini juga sama di dalam penerangan. Jadi Tuan Speaker, saya hendak juga menjelaskan di sini. Yang Berhormat Menteri tadi bila memberi jawapan, kita lihat apa yang beliau kata bahawa keputusan untuk kita ini menutup jasa masa dulu itu kononnya dibuat oleh Menteri. Tuan Pengerusi, tidak perlu beliau lari daripada kenyataan bahawa Menteri pun dulu adalah seorang Menteri Jemaah dalam Kerajaan PH. Keputusan yang dibuat Tuan Pengerusi pun sama juga daripada PH dulu. Ya, itu kebenaran. Itu kebenaran. Tapi orang yang tidak boleh dipercaya langsung Tuan Pengerusi. Bukan Tuan Pengerusi, tapi Menteri. Dulu UMNO, kemudian masuk PH, kemudian keluar daripada PH. Apa jua yang dia nak buat boleh pergi, tak apa. Disebut soal pengkhianat, betul pengkhianat. Bukan saja pengkhianat, kalau nak tipu dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Pengerusi, siapa yang menjadi Ketua Komunikasi PH masa itu? Siapa? Dialah. Siapa yang buat keputusan PH? You know yourself, Tuan Pengerusi. Dia yang buat keputusan. Tapi sekarang datang ke Dewan ini, nak persalahkan orang lain. Kalau kita nak sebut, kita nak tubuhkan berita, sekarang kita nak lawan berita palsu. Nah, inilah berita palsu. Dalam Dewan, oleh Menteri sendiri. Menteri. Ini satu perkara yang saya rasa perlu dinyatakan. Puchong. Saya tidak hendak bangkitkan. Puchong. Tapi kalau nak serang saya, baik saya sebut dengan jelas dalam Dewan ini. Pengkhianat sebenar, penipu sebenar, duduk di situ. Ya. Menteri.
Puchong. Selepas sesi ini selesai, maklumat akan datang daripada sana. Saya nak bagi Puchong. nasihat kepada Boleh semua di selangor situ. sikit, Puchong. Jaga-jaga dengan siapa duduk di situ. Ya. Sebenarnya banyak maklumat daripada situ datang daripada orang-orang kamu sendiri. Ya, ini masalah dia. Puchong. Jadi Boleh bila selangor? kita sebut berkenaan dengan apa yang perlu, apa keputusan-keputusan yang telah pun dibuat, saya rasa kita kena lihat kepada kebenaran. Ya, sila Yang Berhormat. Sikit Puchong, just 30 second saja. Puchong, bersediakah Puchong untuk menerima hakikatnya? Jasa ke namanya, Jacob ke, tetapi menteri yang bertanggungjawab ini Puchong, dalam setiap kali kita bermesyuarat dalam Kabinet PH, inilah menteri yang kerap menyebutkan tentang deep state. Dan inilah dia menteri yang hari ini berpaling tadah terhadap kita. Terima kasih Puchong. Menteri yang deep state. Kita rumuskan. Ini yang saya nak sebut sebagai penggulungan. Sebenarnya yang bawa kononnya tomahan ada deep state dalam kerajaan, nak runtuhkan kerajaan PH, yang beri statement kepada media dan sebagainya, siapa? Siapa dia? Siapa yang salahkan kaki tangan kerajaan masa itu? Untuk PH, siapa yang bawa? Nah, itu duduk di sana. Menteri lah. Tapi hari ini datang ke Dewan kata, kita ni nak bawa maklumat yang sahih, yang benar. Kalau nak bawa maklumat yang sahih dan benar, mula di sini. Bangkit, bagi tahu apa kebenaran. Jangan menipu untuk mendapat sokongan dalam Dewan yang mulia ini. Terima kasih. Terima kasih, Puchong.